Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Coba tuan-tuan perempuan sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi kita berada pada surah Toha, ya, ayat yang ke 108 ni. Ya, betul, Ustaz. Jadi insyaAllah ya kita tengok muka surat yang ke berapa tu, 108, surah Toha, surah yang ke-20. Surah Toha ni surah yang menarik ya, kerana mengandungi juga cerita Nabi Musa, ya, Nabi-Nabi yang lain ya, cerita tentang pengalaman mereka berdakwah ya, dan sudah tentu pengalaman dakwah mereka tu ya ambil pengajaran dan iktibar ya oleh Nabi SAW. Jadi insyaAllah ya kita cuba ejah sikit kita punya background ni. Jadi 108 muka surat 320 ya, surah Toha. Jadi kita sudah membaca kisah Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi cerita Nabi Adam dan juga anak-anak dia yang kita sudah lalui ya. Jadi insyaAllah kita tengok lebih detail ni kejap ni tuan-tuan. Oh belum ni, belum masuk lagi. Masih cerita tentang keadaan hari kiamat ya. 108 muka surat 319. Jadi 108 yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu. Ya, bermula daripada ayat 105 ya, 105 kita dah baca. Kalau kita boleh ulang sikit tuan-tuan ni, ambil dia punya permulaan cerita tentang keadaan manusia pada hari kiamat ya. 105 baca sikit wa yas'alunaka 'anil jibal. Jadi yang pertama ya, manusia bertanya kepada Nabi SAW tentang gunung ganang ya. Jibal tu plural lah. Kalau jabal satu ya, satu maknanya dia punya apa kita panggil ya, dia punya apa ni apa? Dia punya singular dia ya. Ha, yang pertama dia kita panggil sebagai jabal ya, kalau jamak kita panggil jibal ya. Jadi kalau jabal satu, kalau jibal ya itu banyak. Jadi mereka selalu bertanya kepada Nabi sebab apa? Sebab jibal ni adalah antara apa kita panggil ya, antara makhluk Allah yang besar lah di atas muka bumi. Ya, kalau di langit kita ada matahari, bulan, bintang ya, arasy Allah yang paling besar. Tetapi kalau di atas muka bumi yang dapat dilihat oleh manusia ya adalah dia punya apa? Dia punya bukit tu lah ya, bukit Gunung Ganang tu yang kita nampak. Jadi mereka sering bertanya wa yas'alunaka ya, itu dalam bentuk present tense ya. Jadi dalam bahasa Arab present tense membawa makna present and future. Ya, sesuatu yang berlaku secara continuously. Jadi sebab itu kita terjemah sebagai dan mereka sering bertanya kepada Nabi SAW tentang apa ni kewujudan al-jibal ya, bukit bukau, gunung ganang, faqul yansifuha rabbi nasfan ya. Jadi ya Nabi jawab ya, kerana Allah perintah ya, Allah kata faqul, maka jawablah wahai Muhammad ya, yansifuha rabbi, Tuhanku yang maha agung, Tuhanku yang maha menjadikan akan yansifuha, akan menghancurkannya pada hari kiamat nanti, nasfan, sehancur-hancurnya. Maknanya tidak ada satu pun bukit ataupun gunung yang akan kekal, tak ada. Semua hancur tuan-tuan ya. Jadi perkataan menghancurkan tu yansifu ya, nasafa yansifu, nasfan, sehancur-hancurnya. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, nasfan tu ialah apa ni, verbal noun ya, absolute verbal noun. Mana sesuatu yang berlaku secara betul-betul berlaku lah. Dia bukan sikit-sikit ya, macam kalau kita makan tu bukan makan sekadar mengalas perut ya, tapi kita makan tu sungguh-sungguh sampai kenyang betul. Itu dipanggil makan ya, makan semau-maunya lah. Ya, selagi ada ruang dalam perut kita, kita makan. Jadi itu dipanggil sesuatu yang berlaku secara absolute ya, absolute verbal noun. Tetapi ya, dalam bentuk ni hancur, hancur sehancur-hancurnya. Mana kalau Allah balas ya, Allah balas dengan balasan yang paling hebat ya. Jadi kalau Allah hancur, hancur-hancur sehancur-hancurnya. Kalau Allah musnahkan, semusnah-musnahnya. Itu kaedah ya, yang diguna pakai
ya dalam apa kita panggil dalam Al-Quran untuk memberi gambaran ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan sesuatu perkara ya Allah akan buat dengan macam tadilah ya kalau diseksa seksaan yang betul-betul ya hebat ya tidak bukan seksa sikit-sikit bukan kalau diberi nikmat nikmat yang sangat hebat ya dalam syurga apa saja yang kita nak ada ya sehingga kita kata tidak ada langsung rasa susah ya nak berkahak pun tidak nak berhingus pun tak batuk pun tidak tuan-tuan ya makan semau-maunya input ada outputnya hanya dalam bentuk perpeluhan ya yang mengeluarkan bau yang sangat wangi bau kasturi ya tak ada buang air kecil buang air besar tak ada tuan-tuan ya berludah berkahak berhingus tak ada jadi maknanya nak bagi tahu nikmat tu sesuatu yang kita tak boleh nak bayang ya jadi bila orang sebut tentang syurga ya yang disediakan untuk orang-orang beriman orang-orang soleh ya maka sesuatu yang mata tak pernah terlihat telinga tak pernah dengar dan tidak pernah terlintas dalam hati kita mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar ya itu dia punya gambaran ya bagaimana Allah nak bagi tahu kalau kita terfikir tentang sesuatu syurga tu memang tak boleh nak terfikirlah. Pasal apa tuan-tuan ya pasal dia punya gambaran tu bukan gambaran yang kita pernah tengok di dunia, kita pernah dengar, tak pernah. Okey ya. Kemudian fayazaruha qa'an saf-safa ayat 106. Kemudian Allah akan menjadikan ya tempat di mana gunung tu asalnya berdiri. Ya, jadi gunung tu ya Everest kita kata ya. Gunung Kinabalu ada di situ di Sabah tu ya. Jadi apabila Allah musnahkan ya maka apa ya Allah akan jadikan tempat di mana gunung tu berada pada awalnya ya Allah akan buat dalam bentuk qa'an saf-safa. Qa'an ni macam licin lah, licin ya. Licin tak ada apa-apa di atasnya. Kemudian soft-soft ya. Mana licin yang rata, tidak ada apa pun di atasnya. Tu gambaran dia. Gambaran dia tuan-tuan ya. Mana nak bagi tahu gambaran yang diberikan oleh Allah tu adalah gambaran yang kita kata macam mana gunung besar tiba-tiba ya dia punya apa kita panggil ya fizikal gunung tu hancur ya dan tak ada apa langsung bekas di bawah tu ya kalau kita bangunan kita kata ada dia punya ruin dia ya ada masih ada ya dia punya debris dia ruin dia masih ada kita boleh tengok ya tetapi yang ini tak ada langsung kerana Allah musnahkan semusnah-musnahnya ya tak ada langsung kesan seolah-olah macam dulu tak ada gunung dekat situ tuan-tuan ni gambaran kiamat ya kemudian la tara fiha iwajan wala amta ya masuk ayat yang ketujuh la tara fiha iwaja sehingga ya kata Allah ya tara engkau tidak akan melihat lagi ya ada tempat yang rendah fiha ada tempat yang rendah dan ada yang tinggi di sana maknanya fiha iwaja ya tak ada tempat yang rendah wala amta dan tidak ada tempat yang tinggi jadi maksudnya diratakan sebab tu kita panggil padang ya orang Melayu kita dulu panggil padang mahsyar mahsyar tempat berkumpul padang tu kerana rata ya tak ada gunung ganang tak ada bukit bukau tak ada dia serata-ratanya ya satu kawasan saujana mata memandang tak ada sesuatu yang menghalang pandangan kita itu gambaran dia tuan-tuan ya kemudian masuk ayat yang baru ya ayat 108 yauma izin pada hari tersebut ya jadi kalau kita tengok pada asbab nuzul ayat ya sebab penurunan ayat ya asal-asal ayat ni ayat 105 tadi sampai 107 ya Ibnu Juraish ya seorang ulama hadis ya alim ya yang beliau lahir tahun yang sama dengan Imam Abu Hanifah ya Imam Abu Hanifah ya lahir tahun 80 Hijrah meninggal 150 jadi Ibnu Jurayj ni sama juga ya. Jadi nama dia Abdul Malik ya, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj. Beliau lahir tahun yang sama dengan Abu Hanifah tahun 80 Hijrah, meninggal tahun 150 Hijrah ya, sama dengan Abu Hanifah. Lahir pun sama tahun, meninggal pun sama tahun juga ya. Dan pada tahun 150 Hijrah tu tahun di mana Al-Imam Al-Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir. Sebab tu kaedahnya tuan-tuan ya dalam kita kata bila kita belajar tentang rijal hadis ya tentang narrators of hadis memang biasanya bila meninggal seorang ulama hadis akan diganti oleh ulama hadis yang lain. Bila meninggal ya seorang tokoh hebat dalam bidang fiqh ke apa biasanya akan muncul seorang tokoh lain ya tahun yang sama dia meninggal tu. Contoh macam Imam Abu Hanifah ya meninggal tahun 150 Hijrah. Ya Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj yang ni Ibnu Jurayj ni pun sama juga.
Beliau juga meninggal tahun 150 Hijrah. Yang menggantikannya seorang tokoh hebat. Ya, Al-Imam Syafi'i, lahir tahun yang sama, tuan-tuan. Ya, biasa macam itulah. Ya, kita kata kaedah ya dalam apa kita panggil ya dalam Islam ni macam tu. Ya, meninggal seorang tokoh ulama, lahir satu ulama yang lain pula. Ya, jadi kalau kita kata apa macam apa tokoh hebat ya di kalangan sahabat Anas bin Malik meninggal tahun 93 Hijrah. Ya, 93 Hijrah meninggal. Umur 103 tahun, tuan-tuan. Ya, dia antara sahabat Nabi yang antara paling panjang umur lah. 103 Hijrah. Ya, 103 tahun. Ya, 103 tahun. Meninggal tahun 93 Hijrah. Jadi tahun 93 tu, ya, ramailah tokoh-tokoh ulama lahir. Tapi yang paling hebat, tahun 94, setahun lepas tu, lahir Imam Malik bin Anas, guru pada Imam Syafi'i, ya. Jadi sama ada tahun yang sama ataupun setahun setelah tu, ya, biasanya akan lahir Allah lahirkan tokoh ulama yang lain pula. Itu ya dari segi kebiasaan, ya. Kalau kita observe ya apa yang berlaku dalam hidup ni macam itulah. Ya, meninggal seorang tu lahir satu tokoh yang lain. Walaupun ya yang meninggal tu tak ada tolok tolok banding lah, ya, memang kita kata tak ada galang ganti dia. Ya, tetapi Allah buat juga ya seorang tokoh lain yang hebat juga. Ya, kadang-kadang lebih hebat daripada yang ada tu, ya. Kalau macam kita kata para sahabat Nabi tak ada, tak boleh kita gantilah. Ya, tapi tokoh-tokoh yang datang selepas dia di kalangan tabi'in pun tak kurang hebatnya, ya. Jadi Ibnu Jurayj berkata bahawa tiga ayat ni, ya, ayat 105, 106, 107 yang cerita tentang Gunung Ganang yang dihancurkan sehancur-hancurnya, tempat di mana Gunung Ganang tu asalnya berada telah diratakan oleh Allah, ya. Jadi padang jarak, padang terkukur kita kata. Ya, sebab tu dipanggil padang mahsyar. Ya, orang Melayu panggil padang sebab luas mata memandang. Ya, satu dataran lah, ya. Jadi ketiga-tiga ayat ni diturunkan berkenaan dengan kaum kafir Quraisy yang satu ketika dulu bertanya kepada Nabi. Jadi kafir Quraisy ni selalu tanya. Ya, sebab mereka tahu Nabi Muhammad tu ya tak pernah berbohong. Nabi Muhammad tak pernah dusta. Ya, Nabi Muhammad orang yang cakap benar. As-Sadiqul Amin. Sadiq yang bercakap benar. Ya, Al-Amin yang amanah. Kalau dia diberi amanah, dia tidak akan mengkhianati amanah tersebut. Kalau bagi pada orang lain belum tahu lagi, ya. Dia nak pergi ke luar negara, nak pergi berniaga ke negeri Syam, ke Yaman, ke apa Abyssinia Empire, ya, maknanya di Ethiopia, Eritrea tu. Tetapi macam biasalah, ya, dia ada barang-barang yang berharga, barang kemas dan sebagainya yang dia kalau letak di rumah takut ada orang datang curi. Maka dia datang jumpa Nabi, minta Nabi tolong jaga. Ya, Nabi sudah tentu dengan senang hati akan membantu untuk memegang amanah tadi. Sebab apa mereka percaya pada Nabi? Sebab memang track record Nabi tu bagus. Ya, tak ada dalam track record Nabi tu ya pengkhianatan ataupun pendustaan sebagainya tak pernah ada. Jadi mereka percaya. Ya, sebab tu mereka mau tanya pada Nabi. Ya, jadi mereka pun tanya, apa yang mereka tanya, Muhammad, apakah yang akan dilakukan oleh Tuhanmu? Dia tak kata Tuhan kita, ya, sebab dia tak beriman dengan Allah. Sebenarnya dia beriman dengan Allah, tapi dia yakin bahawasanya selain Allah ada lagi kuasa lain. Itu yang syirik. Sebab itu kita panggil kafir musyrik. Pasal mereka percaya Lata ada kuasa, Uzza ada kuasa, Manat ada kuasa, Hubal ada kuasa. Begitu juga berhala-berhala yang lain. Itu yang masalah dia, tuan-tuan. Ya, dia tidak solid keyakinan dia tauhid kepada Allah. Itu masalah dia. Tapi kalau kita tanya dia, siapa cipta dia? Ya, jadi siapa cipta mereka? Siapa yang turunkan hujan? Siapa yang bagi rezeki? Dia percaya Allah. Tapi at the same time, ya, dia tidak menyembah Allah, itu satu hal. Yang kedua, dia tidak apa mutlak ya kepercayaannya tauhid kepada Allah tak. Ya, sebab dia yakin masih ada kuasa lain yang kita kata saling membantu ataupun menguasai mengatur alam ni. Sedangkan yang mengatur alam ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi bila mereka tanya, ya, apa yang Tuhanmu akan buat terhadap gunung ganang pada hari kiamat? Ya, jadi Allah apa ni Nabi SAW menjawab ya dengan jawapan tadi, ya, kerana Allah telah turunkan ayat sebagai bantuan kepada Nabi untuk respon kepada soalan yang dikemukakan oleh kafir Quraisy. Ya, okey, itu ayat 105 10567. Ya, masuk ayat baru, yauma idzin, pada hari tersebut yattabi'una da'iya la iwajalahu. Pada hari tersebut yauma idzin, ya, mereka mengikuti panggilan penyeru, yakni malaikat tanpa berbelok-belok, ya. Jadi perkataan iwaja ni macam-macam makna dia. Ya, tadi kita dah jumpa pada ayat yang ke-107, ya, iwaja ada.
dalam apa ni Suratul Kahfi pun kita baca. Ya. Jadi apa Allah buat Quran ni tidak ada contradiction, ya. Iwaja antara maknanya ialah contradiction. Tak ada kontradiksi, ya. Tak ada ayat yang bertentangan dengan ayat lain, tak ada, tuan-tuan. Ya, ayat yang pertama kata Nabi Musa berlawan dengan Firaun, ya. Ayat yang kedua kata Nabi Musa berlawan dengan Namrud, tak ada, tuan-tuan. Tak pernah ada. Ya, tidak akan pernah ada contradiction dalam maklumat info dalam Quran, tak pernah ada. Ya. Dia menambah makna, memperluaskan makna ada. Maksudnya lebih diperluaskan, ya, detailing dia ada, ya. Tetapi untuk bertentangan tak pernah ada. Kalau nampak macam bertentangan, maknanya mungkin kita yang belum dapat memahaminya lagi. Kita kena tengok tafsiran para ulama, ya, baru kita tahu bahawasanya kita yang salah faham. Sebenarnya tidak ada iwajah, ya, tidak ada kebengkokan maknanya. Quran ni lurus, ya, mengajar manusia siratal mustaqim. Okey, ya, itu cerita dia, ya. Sama dengan ayat yang ke 108, sama juga ada perkataan iwajah. Jadi pada hari tersebut mereka mengikuti panggilan, ya, yattabi'unah, mereka akan terus mengikuti ad-da'i. Ad-da'i ni maknanya orang yang menyeru. Yang menyeru ni malaikat. La'i wajalahu, ya. Jadi mereka tidak boleh pergi ke tempat lain. Kalau dipanggil satu tempat daripada satu arah, ke situlah arah dia, tuan-tuan. Ya, dan antara makna tidak boleh, ya, belok ke kiri ke kanan, mana tak boleh bantah. Ya, sami'na wa ata'na masa tu. Masa di dunia dulu tak mau dengar, ya. Tapi di akhirat tak ada pilihan dah. Patuh je, ikut je, tuan-tuan, ya. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, dan apa yang berlaku? Wa khasya'at al-aswad. Ya, al-aswad lirrahman. Semua suara. Mana masa di dunia dulu mungkin membantah, membangkang, ya, mempertikai, ya. Tapi di akhirat besok, semua suara-suara yang masa di dunia itu membantah, semua khasya'an. Semua khusyuk. Khusyuk mana tunduk. Ya, tunduk merendah diri lirrahman kepada Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Fala tasma'u illa khamsan. Ya, sehingga mereka, ya, yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Mana kalau ada nak bercakap pun mungkin macam berbisik-bisik, seolah-olah macam berbisik-bisik saja. Ya, kalau dengar pun, ya. Mana yang lain tak berani, semua tak berani nak cakap. Di dunia dulu bukan main sombong lagi kita kata, ya. Tapi di akhirat tak ada lagi ruang untuk mereka berbantah, bercakap, memberi pandangan, tak ada lagi dah, tuan-tuan. Selesai dah. Kalau ada, ya, mungkin dengar macam bisikan-bisikan saja. Itu pun sebenarnya bukan pun, ya. Itu hanya mungkin apa kita panggil geseran kaki mereka, ya, yang berjalan kerana datang dipanggil oleh para malaikat. Okey, ayat 108. Ya, ada 4 ayat dah kita baca. Ada apa-apa silakan. Tuan-tuan ada apa-apa? Tak ada apa, ya. Okey, tak ada apa. Terus ayat 109. Yauma izin pada hari tersebut. Ya, Apa tu orang yang apa tu dai tu siapa Ustaz? dan itu antara makna kalau tengok dalam kitab tafsir malaikat lah. Malaikat Malaikat Israfil yang kan? ditugaskan. Saya Ya. punya tu dia tulis Malaikat Israfil. Betul lah Ustaz yang tu? Mungkinlah, ya, itu mungkin pendetilan lagi lah, ya, sebab biasa pendetilan macam contoh kita kata di dunia pun, ya, bila Jibril datang bersama dengan satu lagi malaikat, ya, ataupun dua malaikat, ya, kalau dua malaikat, maknanya Jibril dengan Israfil dan satu lagi siapa, ya, Israfil dan siapa, satu lagi Mikail. siapa, Mikail. Mikail contoh, ya. Jibril, ya, kemudian apa Israfil dan Mikail, ya, JIM kan formula dia. JIM Jibril, I Israfil, M Mikail. Tapi kalau Jibril datang berdua saja, ya, Jibril dengan siapa? Ada yang kata Israfil, ada kata Mikail. Maknanya ada khilaf. Ya, kita tak pastilah, ya. Cuma para ulama tafsir ni kadang-kadang bila mereka tak pasti, mereka hanya letak perkataan umum, ya. Maknanya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah manggil, ya. Pendetilan tu mungkin macam tadilah, ya. Still benda tu benda yang disputable lah, ya. Mungkin Israfil sebab memang Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sebagai contoh, ya. Jadi adakah yang dirujuk pada ayat ini merupakan panggilan Israfil? Ya, mungkin juga, ya. Jadi kita tak kata secara mutlak mesti itu jawapannya tak lah, ya. Jadi secara umum, ya, memang ada malaikat yang ditugaskan untuk memanggil. Sama ada mereka sudah berada di mahsyar, ya, ataupun baru dibangkitkan daripada alam kubur. Tapi kalau dibangkit pada alam kubur, itu confirm Israfil lah sebab dia yang meniup sangkakala kan. Macam tu. Okey.
Lepas tu yang Hamzah tu Ustaz cakap tadi bunyi kaki Ustaz Kat sini dia kata Macam suara kaki menuju pada mahsyar. Boleh diterima tak Ustaz betul ya, sebab dia macam sini pun dia sebut macam bisikan. Bisikan tu mana macam seolah-olah macam kita dengar orang bercakap. Ya, tapi pada masa tu tak ada siapa berani bercakap. Macam kita bayang kalau di masa assembly kan, ya, masa pagi Jumaat contoh, pagi Isnin. Semua pelajar ya berbaris ya di hadapan guru besar, guru disiplin pun ada. Jadi tak ada siapa yang berani nak bercakap ya. Mungkin dengar pun bisik-bisik, seolah-olah bisik-bisik. Tapi di mahsyar tak ada siapa berani bercakap. Ya, bisik-bisik pun tak berani ya. Jadi maknanya kalau dengar bunyi pun macam tadilah ya, kita sebut bunyi geseran kaki tu ya. Sebab ramai sangat macam dengar macam orang bercakap. Tapi sebenarnya bukan orang bercakap ya. Itu kalau berada di mahsyar lah ya. Jadi sebab tu kalau kita kata bangkit daripada alam kubur, confirm Israfil yang tiup, tiup sangkakala. Dia yang panggil. Panggilan dalam bentuk bunyi trompet tadi. Tapi kalau sudah berada di mahsyar, kita tak tahu. Ya, adakah Israfil lagi ataupun siapa? Ya, itu jawapan dia. Okey, ya, ayat yang ke Ustaz, 109 jawab izin ya, Ustaz, sama. Ya, saya nak tanya, maksud iwaja dalam ayat 107 dan 108 adalah berlainan ya Ustaz? betul. 107 apa? Dataran yang rendah. Hmm, Kalau 108 bantahan. ya. Dan ayat 1 dalam surah Al-Kahfi kebengkokan ataupun contradiction ya. Jadi ada tiga ayat ya, tiga ayat yang berbeza dengan perkataan yang sama ya, kerana kita tahu bahasa Arab, perkataan bahasa Arab ni dia kadang-kadang ada sinonim dia ya. Tapi sinonim tu kadang-kadang tak nampak sangat kaitan dia ya. Tapi secara umum macam tadilah, kalau kita kata tuan-tuan boleh tengok ayat 1 surah Al-Kahfi ya, tak jauh pun ya, tengok buka aja muka surat yang ke berapa tu, surah Al-Kahfi ya. Sebelum tu ayat yang pertama tuan-tuan ya. Terus tengok ayat yang pertama, muka surat yang ke berapa tu, Al-Kahfi 293 Ustaz. 293 ya. Jadi 293 ayat yang pertama. Ya, lepas pada segala puji bagi Allah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Ya, dialah Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan dalam kitab itu iwaja, kebengkokan. Ya, kebengkokan tu maknanya semua tu jalan lurus. Semua yang Allah ajar tu tak ada bengkang-bengkok, tak ada ya. Tapi antara maknanya juga ya, merujuk kepada apa makna bengkang-bengkok tu. Ya, bengkang-bengkok tu macam jalan raya kita bayangkan ya, jalan bengkang-bengkok, kita kata ada apa? Ada apa kita panggil ya, ada corner ya. Ada tu, ada ni, ada simpang dan sebagainya. Jadi wajar di sini mana tak ada contradiction. Tak ada pertentangan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain tu. Tak ada pertentangan maksud. Ustaz bagi contoh tadi, kalau dalam surah Toha ya disebut Nabi Musa alaihissalam berlawan dengan Firaun, takkan jumpa dalam surah lain Nabi Musa berlawan dengan Namrud pula. Namrud Nabi Ibrahim pula, kita kata. Tak pernah ada pertentangan. Kalau dalam surah Toha ya, Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil, maka dalam surah Al-A'raf, surah apa kita panggil, surah Asy-Syu'ara ke surah lain, surah apa ni, Al-Qasas dan sebagainya ya, 26, 27, 28, semua akan memberitahu bahawasanya Nabi Musa dihanyutkan tetap di Sungai Nil, bukan di Laut Merah, bukan di Mediterranean, bukan di Great Bitter Lake, bukan ya, sebab maklumat Quran tidak akan bertentangan satu sama lain. Kalau ada pun kita yang salah faham. Sebenarnya tak ada pertentangan. Itu antara makna iwajah ya. Dan dia iwajah ni qayyiman, dia lurus. Ya, lurus sebab dia tak mengajar kita untuk pergi ke kesesatan, tak ada. Itu ayat pertama surah Al-Kahfi ya. Kalau kita pergi kepada ayat 107 surah apa ni, Toha ya, kita akan jumpa iwajan wala amta. Maknanya tidak ada ya apa ni, tempat yang disebut sebagai apa, sebagai tinggi rendah, tak ada tuan-tuan ya. Iwaj dipanggil diterjemah sebagai tempat rendah, dan amta sebagai tempat tinggi ya. Jadi sebab tu tadi bengkang-bengkok, mana dia lurus saja. Kalau sekarang ya, dia bukan dalam bentuk lurus begitu, dia dalam bentuk rata. Ada tak persamaan antara lurus dengan rata? Kalau lurus mana tak ada bengkang-bengkok. Kalau rata tak ada tinggi rendah. Ya, jadi ada persamaan kat situ tuan-tuan. Dia masih duduk dalam kita kata apa?
dia punya semantic field yang sama, ya, medan semantik yang sama dari segi makna, tuan-tuan, ya. Macam itulah. Tak ada tinggi, tak ada rendah, sebab Bukit Bukau semua telah dihancurkan, busut apa semua tak ada dah. Jadi semua rata saja. Jadi itu juga disebut sebagai iwaja, ya. Manakala ayat 108, ya, dia bila dai tadi mana malaikat panggil la iwajalahu, ya. Jadi bila dipanggil tu, maka, ya, tanpa berbelok-belok, mana tak ada orang yang akan membantah, ya. Tak ada sesiapa yang berani membantah, sebab di dunia dulu, ya, ada yang bersuara, ada orang suara kuat, ada suara rendah, ada suara tinggi, ya. Jadi macam itulah, dia tak ada contradiction, so dia balik pada dia punya apa kita panggil, ya, dia punya makna umum. Tak ada contradiction, tak ada bengkang-bengkok, tak ada tinggi rendah, ya, dan tak ada bantah-bantah. Itu semua masuk dalam medan semantik yang sama. Boleh ke faham apa Kana? Faham Ustaz? Faham. Satu lagi saya nak tanya. Ya. Ketika manusia dibangkitkan semula, betul ke mereka tidak berpakaian? Betul, ya. Memang betul, ya, tidak berpakaian, dan dikatakan yang mula-mula diberi pakaian adalah baginda Nabi SAW. Ya, tu apa kita panggil, ya, disebut beberapa hadis dalam kitab Mastika Hadis, ya. Mastika Hadis ni pun bagus, tuan-tuan, ya. Ustaz ada mengajar di satu masjid di Sungai Buloh ni. Cuma dia tak ada apa kita pun tak ada rakaman lah, ya. Kita dah masuk jilid yang kedua dah, ya. Dia ada mukadimah tentang akidah, ya. Yang kedua dia cerita tentang hari kiamat, hari kebangkitan, ya, pendetilan lah. Contoh macam selalu Ustaz sebut, ya, antara perkara yang apa yang menjadi bukti keadilan Allah ni ialah kalau di dunia dulu, ya, ada seekor kambing yang bertanduk, kambing tu bertanduk, dia tanduk kawan dia. Luka parah kawan tu, ya. Sebab kawan yang ditanduk tu tak ada tanduk, ya. Jadi di akhirat besok Allah akan hidupkan balik dua-dua ekor kambing ni, dan Allah akan beri kepada yang kena tanduk tadi, Allah akan bagi dia tanduk, dia balas balik kepada kawan dia yang pernah tanduk dia semasa di dunia dulu. Jadi para ulama buat kesimpulan, kalau kes yang berlaku kepada, ya, binatang-binatang pun, sedangkan binatang-binatang haiwan ni dia tidak ada dosa pahala. Sebab dia bukan mukallaf kan. Kalau manusia dan jin ada taklif, ada tanggungjawab, ada dosa pahala. Jadi kalau binatang-binatang dan haiwan ni, ya, pun dibangkitkan untuk diadili oleh Allah, ya. Kalau ada benda-benda yang tak selesai, ini kan pula manusia kalau kita buat jahat pada orang, ya, kita ambil harta orang, kita tak bayar hutang orang, ya, kita hina dia, kita fitnah dia, kita buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Ya, sebab tu kadang-kadang dalam hidup ni, terutamanya dalam dunia yang tak ada sempadan sekarang ni, kita kata, ya, yang penuh dengan maklumat-maklumat datang daripada sosial media, ya, datang daripada pelbagai, ya, apa ni, sumber. Memang kita tak boleh cepat berkongsi dengan orang lain. Kita kena tunggu dulu. Dapat satu maklumat, ya, kita double check lah paling kurang, ya. Kita buat cross reference dulu. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat nak sebar. Walaupun niat kita baik, ya, tapi niat yang baik tidak menghalalkan cara. Ya, jadi kita niat memang baik, tujuan memang baik, ya, tetapi caranya mungkin tak betul, ya, kerana kita tak check dulu. Kita dapat je satu hadis, kita dapat je kata-kata ulama ke apa semua sebagainya, kita pun terus sebar, sedangkan sebenarnya dia petik daripada satu ceramah panjang. Ceramah tu 20 minit contoh, ya, yang diambil hanya 2 minit. Yang 2 minit tu pula, ya, yang kalau tidak diberikan mukadimah dan penutup, kita tak akan faham ataupun kita akan keliru. Tu bahaya tu. Jadi kalau kita dapat tu biar dulu, simpan dulu, tuan-tuan, ya. Kita perhati-hatikan dulu, kemudian kita cubalah tanya-tanya pada mana-mana apa kita panggil, ya, mana-mana ustaz ke apa, kita tanya betul ke, ya. Munasabah tak? Ya, macam kita kata kan, kita kenal seseorang tu. Bila kita kenal dia, ya, bila kita kenal dia, kita tahu dah hati budi dia macam mana, dia jenis orang macam mana. Tiba-tiba ada orang fitnah, orang kata dia beginilah begitu. Kita kata setakat yang saya tahu dia tak macam tu. Minta maaf. Ya, saya nak bagi tahu setakat saya kenal dia, ya, memang saya pun kenal dia dah lama, dah bertahun dah, ya, dan saya, ya, insya-Allah, ya, saya kenal betul dia ni macam tu, ya. Saya pun pernah musafir dengan dia, saya pun pernah tidur di rumah dia, saya pun pernah berjalan dengan dia. Jadi insya-Allah sikit sebanyak, walaupun saya tidaklah selalu berjalan dengan dia, tak adalah saya selalu duduk dengan dia, tapi maknanya saya kenal lah insya-Allah. Saya selalu bercakap dengan dia, ya.
saya pun kenal orang lain yang mengenali dia. Jadi bila kita dapat satu maklumat ya tentang seseorang itu yang kita kata negatif, kita sabarlah dulu, kita tunggulah dulu ya, sebab takut kita akan buat apa ni, apa kita panggil ya, buat statement yang salah. Kita akan buat tuduhan ya. Sedangkan kita tahu dia tak macam tu, tapi kita sebarkan sehingga menyebabkan orang lain pun ya apa ni percaya dan menyebabkan image ya orang tadi itu jadi buruk ya, kita tarnish dia punya image, tak nak lah tuan-tuan ya. Jadi benda-benda macam tu kita kita kena elak lah ya. Jadi benda-benda macam ini banyak disebut dalam kitab Mastikah Hadis ya, yang dikeluarkan oleh Jabatan Jabatan apa ni Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM ya. Dia ada apa, 3 jilid 4 jilid semua tuan-tuan ya, 1 2 3 4 jilid. Bagus juga ya. Cuma kita kata macam tadilah, bila kita kata bagus tu bukanlah maknanya keseluruhan kitab tu apa ni bagus ya. Ada juga kelemahan-kelemahan tertentu. Cuma macam tadilah ya, kalau perempuan tuan-tuan pernah dengar kitab Mastikah Hadis ya, tu antara kitab yang bagus lah ya. Terutamanya kitab tu kitab lama ya. Dia dijadikan panduan ya di Malaysia ni, diajar di banyak masjid dan surau di seluruh Malaysia. Ya, dia dikarang oleh Mufti Kelantan dan Timbalan Mufti Kelantan ya. Dan dibantu oleh seorang apa ni tokoh ulama jugalah ya, Syekh Abdullah Basmeh, yang merupakan penterjemah ya dan pentafsir ringkas ya kepada apa ni Quran Pimpinan Ar-Rahman ya, yang dikeluarkan oleh JAKIM juga. Jadi ada Quran Pimpinan Ar-Rahman, tuan-tuan biasa dengar ya, ada Jawi, ada Rumi. Itu dikarang ya oleh satu satu orang alim juga ya, namanya Syekh Ismail apa Basmeh ni, Syekh Al-Basmeh ni. Kemudian dia terlibat sama dalam membantu Mufti Kelantan ya, tak ingat siapa nama apa kita mah, Datuk Haji Ibrahim ya. Dia bekas Mufti Kelantan dan timbalan dia ya. Jadi timbalan dia tu membantu dia dalam memilih ya hadis-hadis yang bagus ya, sama ada dari segi akidah ya, dari segi akhlak, dari segi hukum makam ya. Dia ada bab yang berkaitan dengan solat, puasa, zakat, haji, semua ada tuan-tuan. Ya, tentang azan ya, tentang iqamah, tentang macam-macam lah ya. Jadi dia apa kita panggil ya, diterbitkan alhamdulillah ya, dan diajar di banyak tempat lah ya. Cuma sebab dia kitab lama, kitab tahun 70-an dulu ya, 70-an 80-an tuan-tuan, dicetak balik lah. Sekarang pun ada cetakan semula ya. Jadi adalah sudah tentu ada banyak maklumat-maklumat yang tak up to date lah. Ada benda-benda yang dulu tak pernah berlaku, zaman sekarang berlaku ya. Dia tak update lah benda-benda macam tu ya. Jadi kalau kita pakai kitab-kitab baru, ada banyak benda-benda yang latest ya, maklumat yang kita dapat macam tu je lah tuan-tuan. Ya, masing-masing tu ada kelemahan dia tapi ada kekuatan masing-masing. Okey, tu ada cerita tentang apa keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah Maha Adil tuan-tuan ya. Jadi balik pada ayat tadi ya. Ustaz harap Ustaz dah menjawab soalan tadi Kak Nap. Okey ya. Ada benda yang Faham. Terima kasih banyak-banyak. ya, sama-sama. Jadi ayat 109, yauma izin, pada hari tersebut ya, la tamfa'u syafa'ah. Syafaat tidak memberi manfaat lagi ya. Jadi maknanya syafaat ni mana pertolongan. Ya, syafaat ni kalau di dunia kita panggil recommendation. Contoh ya, ustaz nak masuk, nak apa kita panggil, ustaz nak bekerja di satu tempat contoh ya. Jadi ustaz ada kelulusan yang baik contoh ya. Tetapi ustaz tak kenal orang. Ya, contohlah ustaz lah personally masa nak mengajar dekat UPM dulu. Pasal kita tak kenal siapa-siapa, kita tak kenal apa ni chancellor, naib chancellor tak kenal ya, tak kenal dekan, tak kenal semua ya. Jadi bila kita datang minta minta apa kita panggil ya, minta di temuduga sebagai contoh, sebab dia tak ada temuduga terbuka lagi, tak ada iklan kan, tapi kita nak kerja ya, kita nak bekerja lah. So jadi ustaz pergi je ke UPM tu ya, pergi ke Jabatan Dekan ya, dan ustaz jumpa dengan dia punya setiausaha lah ya, dia punya sekretari dia, PA dia lah ya, PA dekan. Kita pun tanya ya, saya Fulan bin Fulan berminat nak mengajar di fakulti ni ya. Ada bawa resume apa semua sebagainya. Boleh tak kalau nak jumpa dekan? Oh, dia kata buat masa ni uh, tak ada apa kita panggil, kita tak ada offer apa-apalah, tak ada iklan ya. Kalau encik berminat, encik kena tunggu iklan lah. Ya, tunggu iklan nanti mungkin hujung tahun, berapa lama lagi nak tunggu? 6-7 bulan lagi kan. Jadi buat masa ni saya ya minta maaf, saya tak boleh benarkan encik jumpa dengan dekan sebab dekan agak sibuk ya. Dia macam tu jawapan dia. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan ya. Jadi kita nak buat macam mana dah
Sebab dia PA dia tak benarkan masuk, macam mana kita nak masuk? Pasal kita tak kenal dekan, kita tak kenal PA, kita tak kenal siapa-siapa. Ya. Jadi satu hari ya ustaz apa ni apa kita panggil ya pergi ke Universiti Melaya jumpa dengan bekas pensyarah dululah ya kita pun tanya dia. Kita kata dia pun tanya. Dia kata macam mana mengajar kat mana? Ustaz kata belum lagi. Ya adalah mengajar-mengajar part time kan tapi secara apa kita panggil penuh masa belum lagi kan belum dapat kerja tetap. Ya dia kata dah tak ada apply mana-mana ke? Ustaz kata ada. Dia kata kat mana? Ada Universiti Putera Malaysia UPM. Oh, macam mana dah hantar apa Ustaz kata saya pergi jumpa personally, pergi satu fakulti minta ya kepada PA nak jumpa dengan dekan tapi dia tak benarkan sebab dia kata suruh tunggu apa ni apa kita panggil ya iklan lah, iklan jawatan, perjawatan. Tunggu HR dia lah ya. Oh, dia kata kalau nak tunggu tu lama tu ya, tak tahu bila pula. Itu kalau dia nak buka, kalau dia tak buka, kata mensyarah tadi dia associate professor lah ya. Dia kata macam ni lah. Dia kata suami I dia katalah ya suami I ya ketua jabatan di satu fakulti dia kata dia pun sebut fakulti maksud kita pun tanya fakulti mana dia kata fakulti yang you pergi tu lah dia kata ya ke oh so macam mana macam ni dia kata ah nanti balik I cakap dengan suami I dia cakap macam tu je tuan-tuan ya dan insyaallah nanti dia arrange kan dia bawa you pergi personally jumpa dengan dekan. Kita kata, ya ke Prof? Ya, kalau macam tu Alhamdulillah. Tak ada apa. Benda kecil je dia kata. Benda tu boleh buat. Ya, Jadi kita kata Alhamdulillah lah. Ya, Ustaz pun tunggu dia punya call. Dia pun call. Ya, Jadi dia call, dia kata, okey macam ni. Husband saya kata okey. Ya, hari Khamis ni you free. Dia kata insyaAllah saya free. Ya, Datang pejabat dia, pukul 9 pagi. Ya, dia akan bawa you terus jumpa dengan dekan tadi sebab dekan apa ni pagi tu free. Kalau petang dia ada meeting. Kita boleh, tak ada masalah. Ya, you pakai smart sikit lah, pakai proper lah. Ya, datang, ya, kemudian apa ni dia akan bawa jumpa terus. Ya, memanglah kita pun pergi pejabat dia. Saya pun tak kenal suami dia. Kita kenal yang lecturer tadi lah, ya, prof tadi. So dia bawa pergi jumpa suami dia, dia call aja. Kita pun datang pergi jumpa ketua jabatan tu pun kata, oh ni, ya, dia pun bawa pergi jumpa dengan PA tadi tu. Ya, kita kenal lah PA tu, kita dah pergi jumpa dia. Ya, 2-3 hari lepas. Ya, tapi oleh kerana ketua jabatan yang bawa, tak ada kata apa lah tuan-tuan. Itu recommendation. Dia pun bawa, ya, dia kata, ketua jabatan pun kata, ya, head of department pun kata. Dia kata, dekan ada. Dia pun bawa masuk, apa ni saya masuk dalam, ustaz masuk dalam. Dia perkenalkan pada dekan, ya. Dia pun introduce lah, dia kata ni, apa ni, wife I punya, apa kita panggil, bekas student, ya. Dia, result dia bagus, ya, daripada Universiti Melaya. So, apa ni boleh kita buat interview kat dia ke apa apa kita panggil apa ni tuan dekan ya prof ya full professor lah dah meninggal pun orang tu jadi dia kata apa nak kena tengok lah kita pun tunjuk dia kata macam ni lah kita ndak dia kata orang macam ni ya ini aset kita ni ya sebelum universiti lain minta dia kata minta tempat lain ada ya dah panggil belum panggil lagi ada satu UM offer saya tapi duduk kat Kelantan saya tak nak duduk di Lampuri oh okey lah kalau macam tu tak apa bila you free kita pun tanya, minta maaf Prof. Ya, maksudnya, taklah kita nak interview you. Ya, petang besok you free. Petang besok saya kata, jangan kata petang besok saya buat lawak dengan Ustaz buat lawak dengan dia lah. Jangan kata Prof petang besok, petang ni pun saya boleh datang. Ya, dia pun ketawa je. Ya, kalau kenal orang ni senang tuan-tuan. Ya, itu syafaat dia panggil. Jadi dia pun apa ni tetapkan tarikh, dia pun call dia punya dekan-dekan yang lain ya. So kita akan buat interview petang besok you datang pukul 3 petang. So kita akan conduct interview ya. Ni interview ni tak ada iklan, memang tak ada iklan. Ya, sebab ada recommendation daripada ketua jabatan. Ketua jabatan kata ni apa ni wife I punya student ni apa ni kita panggil ya bagus ni student ni. Dia puji-pujilah tak apalah ya. Jadi dia pun cerita dan dekan kata okey. Ustaz pun dijemput untuk interview petang besok ya dan terus diterima sebagai staf Universiti Putera Malaysia. Macam tu cerita dia macam tu tuan-tuan. Syafaat. Di dunia memang kena pakai syafaat. Tetapi kita pakai syafaat tu dengan syarat kita memang eligible, kita memang layak. Kalau kita tak layak, ya, tiba-tiba kita mohon, tak boleh lah tuan-tuan. Ya, dia bagi, dia kata first class honours, okey, kita terima. First class honours daripada mana? Universiti Melaya. Okey, kita terima. Ya. Bila interview pun, ya, dia tengok kita punya apa resume, dia tengok kita punya pengalaman sikit sebanyak apa semua, dia kata,
Ya, soalan satu dia tanya tuan-tuan. Ya. Dalam masa 5 tahun apa you nak buat? Okey, kita pun ceritalah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah ready lah. Ya. Kemudian soalan yang keenam dia tanya. Ya. Bila you boleh join kita? Ya, Ustaz kata kalau offer hari ni saya join. Ya, ketawa semua. 3, 4 orang tu ketawa je. Ya, sebab dia dah kenal ya daripada dekan dari tu. Ya, kemudian tak apalah dia kata Monday depan you datang. You kita ambil ya. InsyaAllah surat offer akan datang. Ya, dalam hujung minggu ni you dapat. So, Jumaat lah maknanya ya. 1 hari boleh buat tuan-tuan. Jumpa dekan hari Rabu ya, interview hari Khamis, surat offer keluar hari Jumaat, hari Senin masuk kerja. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya, maknanya syafaat ni ya, ini di dunia tuan-tuan, belum di akhirat. Ya, memang macam tu. Tapi dengan syarat kita layak lah. Ya, kalau kita tak layak tak boleh lah. Ya, jadi Ustaz tengok fatwa Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata kalau kita nak bekerja di satu bank, dikerja di satu institusi kewangan, ya, dan kita memang layak untuk memegang jawatan tersebut. Kalau dia cakap lagi hebat lah tuan-tuan, sebab di Mesir ni kita kena rasuah. Di Mesir ni, ya, nak masuk interview pun kena bayar duit kepada orang tertentu, dia kata. Ya, rasuah tu memang tak boleh. Tetapi sudah menjadi budaya di negara Mesir, kena bagi rasuah tuan-tuan. Memang kena bagi. Ya, itu memang sebab kita kata budaya dia. Walaupun dia ada Universiti Azhar, dia ada para ulama Islam bersama, tapi itu sudah menjadi budaya dia. Ya, macam duit kopi lah. Ya, untuk melincirkan semua aktiviti itu. Kalau tidak, surat kita dia tak submit ke atas. Ya, memang dia KIV sampai ke sudah lah. Dia bakar sampahkan aja. Walaupun kita layak. Ya, jadi dia pun kita kena bayar sikit. Dia kata Dr. Yusuf Qaradawi, ya, hukumnya adalah harus. Ya, di Mesir tuan-tuan, di Malaysia Ustaz tak tahulah ya. Setakat ni mungkin ada kan. Tapi macam tadilah Mesir lagi teruk lah tuan-tuan ya. Jadi kita apa kita panggil ya, kita bagi duit dan dia submit kita punya tu, dimajukan. Kemudian kita pun diinterview dengan syarat kita layak. Kalau kita tak layak, kita rasuah orang, kita rasuah sana, rasuah sini, itu tak boleh tuan-tuan. Macam tu ya, itu dipanggil syafaatun, syafaat. Ya, dia syafaatun, ya, syafaat ni maknanya sesuatu yang boleh memberikan pertolongan bantuan. Ya, di akhirat besok apa yang boleh bagi syafaat? Antaranya Quran. Dalam hadis yang sahih ya, Nabi sebut Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu, sesungguhnya Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat kepada para pembacanya. Tuan-tuan, saya ulang. Ya, bacalah oleh kamu kan Quran. Baca tau. Quran sebut Iqra'. Ya, Quran tak kata utlu. Kalau Iqra', qiraah maknanya baca walaupun tak faham. Kalau utlu atau tilawah, baca dengan kefahaman. Sebab tu kita tengok ya, tahun ni Alhamdulillah ya, majlis tilawah Quran disebut tilawah. Dia tak panggil qiraatul Quran, dia panggil tilawatul Quran. Ada baca Quran ya, dengan tajwid, dengan makhraj, dengan qiraat yang bagus ya. Kemudian ada terjemahan. Kemudian ada pula ustaz atau ustazah yang terangkan ayat tadi cerita tentang apa, zaman Nabi Musa macam mana. Ya, dengan dia punya apa kita panggil ya, dengan dia punya apa apa istilah dia ya, apa 4D punya apa ni presentation ya. Jadi memang hebatlah ya, ditunjuk apa ni apa kita panggil ya, bila ditunjuk apa Nabi Musa belah the Great Bitter Lake, ditunjuk terbelah ya. Ditunjuk apa kita panggil dengan laut, dengan macam-macam lah ya. Itu semua membantu kita untuk memahami ayat tu dengan lebih baik. Itu dipanggil tilawah. Jadi ya, Quran, Nabi sebut Iqra'ul Quran, bacalah Quran walaupun tak faham, tak apa, baca tuan-tuan. Kalau boleh faham tu lagi baguslah ya, itu naik lagi, upgrade lagi tuan-tuan. Bacalah Quran, fa innahu, kerana sungguhnya Quran yang kita baca tu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an, sebagai pemberi syafaat. Ya, ya, syafi'an li ashabihi, kepada ashab dia, kepada orang-orang yang selalu menjaga ya dia punya bacaan dia tuan-tuan. Jadi maknanya nak bagi tahu ya, Quran boleh jadi syafaat. Sudah tentu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat pada umat dia. Ya, jadi benda-benda baik yang kita buat di dunia dulu tuan-tuan. Ya, kita buat baik pada orang, kita buat baik pada binatang-binatang. Kita buat itu, buat ni, macam-macam benda ya. Tapi sudah tentu Quran yang kita baca ya dengan kepahaman lebih-lebih lagi akan menjadi syafaat kepada kita di akhirat. Itu kalau ustaz boleh terangkanlah, walaupun panjang sikit tapi ustaz harap tuan-tuan faham. Ya, recommendation dipanggil tuan-tuan. Bantuan, pertolongan ya, yang kita layak untuk menerimanya. Tapi macam tadi, syafaat hanya untuk orang yang layak. Yang tak layak tak boleh. Kita nak recommend anak saudara kita ya untuk kerja di syarikat kita.
untuk bekerja di apa kita panggil di kilang kita ataupun di pejabat kita tuan-tuan. Boleh? Boleh, tak ada masalah ya. Tapi macam tadilah sesuai dengan dia punya kelulusan dia. Jadi kalau kelulusan dia tak seberapa ya, tapi kita bagi jawatan yang tinggi yang tak sepadan dengan dia, tu tak sepatutnya lah tuan-tuan. Ya, melainkan anak kita lah kita kata ya. Sebab tu kita tengok ya apa ni banyak apa tokoh-tokoh tycoon ya besar-besar ni tuan-tuan. Ya, Korea lah terutamanya kita tengok ya. Dia bagi anak dia tu kerja di peringkat bawahan dulu. Anak dia akan ganti dia sebagai CEO company, managing director ya. Tetapi anak dia tak ada pengalaman. Kelulusan mungkin ada. Ada MBA sebagai contoh ya. Dia suruh anak dia bekerja, tak bagi tahu anak tu siapa lah. Ya, dia datang minta kerja, ya. Malah HR pun tak kenal dia tu siapa. Dia sembunyikan lah, ya. Dan dia kerjalah, ya. Kalau dia buat pengurusan hotel, maknanya dia sapu-sapu, bersihkan hotel, tukar cadar lah, apa semua sebagainya. Apanya, buat cleaning, ya. Dan dia kerja dia bagus, ya. Sehingga bapak tu tanya pada supervisor dia, macam mana budak tadi basuh, bagus ke? Bagus, dia bagus, ya. Committed, apa semua sebagainya. Budaknya pun peramah, ya. Apa ni, supervisor pun tak kenal tu anak bos. Ya, dia bagi dulu. Start apa ni, apa kita panggil sebulan, 2 bulan kerja bagus. Kemudian naikkan pangkat sikit, ya, jadi supervisor, naikkan pangkat sikit, ya. Sehingga dia tahu pengurusan di apa kita panggil, ya, di bawah tu. Pengurusan hotel tu di bawah, ya. Ditransfer pula untuk pergi ke catering pula, ya, food catering, ya. Kerja pula mengurus apa ni, apa kita panggil para pelanggan, ya. Tadi di bilik hotel, ya. Kemudian cleaning apa semua, ya. Ni di restoran pula. Ya, kemudian apa ni apa kita panggil dibawa pula naik masuk ke HR pula tuan-tuan, kerja pejabat pula tengok apa semua sebagainya. Akaun lah apa semua kan, ya, sampai satu tahap barulah ya dia diperkenalkan sebagai anak bos. Orang dah kenal dah, ya, dia dah mesra, dia dah bina repo yang baik dengan staff. Barulah dia layak untuk jadi apa tuan-tuan, ya, untuk jadi bos. Kalau dia angkat tu jadi bos boleh. Ya, tapi dia belum ada pengalaman tuan-tuan, ya. Jadi macam itulah, ya. Kalau macam tu tak apa tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita boleh balik pada ayat tadi, syafaat macam tadilah, ya. Dia memberi manfaat. Tetapi pada hari kiamat nanti, ya, di mahsyar yauma idzin, pada hari tersebut la tanfa'u syafa'ah, tidak akan, ya, memberi manfaat sebarang syafaat illa melainkan man adzina lahur rahman, melainkan orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi kalau Allah izinkan dapat, kalau Allah tak izin tak dapat, ya. Allah izin tu atas apa syarat tuan-tuan? Dengan syarat dia layak untuk menerima syafaat. Orang yang tak layak tak dapat, tak boleh. Ya, itu secara umum kita kata, ya. Jadi semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa radiyalahu, dan Allah redha baginya kaulan perkataan. Maknanya dari segi apa, ya? Dari segi apa kita panggil, ya, dari segi perkataan dia. Kalau dia nak bercakap, Allah bagi redha. Allah redha, Allah terima. Dan tentulah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, Allah bagi syafaat, ya, kepada baginda Nabi untuk bertemu dengan Allah dan minta supaya dimulakan perbicaraan di mahsyar tu antaranya. Ya, jadi semua umat manusia jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam tak boleh buat apa. Minta tolong, ya. Adam kata aku tak boleh. Ya, sebab aku ada buat silap dulu. Masa aku duduk di syurga dulu, Allah larang aku daripada makan buah tu. Aku makan dengan isteri aku sehingga menyebabkan, ya, aku apa kita panggil dicampak oleh Allah ke muka bumi. Sebenarnya bukan tu sebab dia. Ya, jadi kita salah, ya. Memang orang Kristian kata Nabi Adam punya kesalahan makan buah menyebabkan dia dicampak ke dunia. Sebenarnya tak ada kena-mengena tuan-tuan. Itu hanya ujian Allah saja. Ya, pasal Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa memang sudah dirancang sebelum dicipta memang untuk menjadi khalifatan fil ardi, ya, menjadi khalifah di atas muka bumi. Memang tujuannya mengurus dunia. Kalau Nabi Adam makan ke tak makan buah khuldi itu, tetap dia akan dihantar ke dunia untuk mengurus dunia. Ya, dan untuk mengurus dunia, ya, Nabi Adam kena ada anak isteri, ya. Kena ada keturunan. Jadi kalau dia duduk di syurga tak ada mengandung, tak ada melahirkan anak, tak ada besarkan anak, tak ada. Sebab dalam syurga semuanya tak ada proses. Ya, sebab tu Nabi Adam bila dicipta dalam syurga dia terus dewasa. Ya, Nabi Isa walaupun tak ada bapa macam Nabi Adam, ya, tapi Nabi Adam tak ada mak juga. Nabi Isa ada mak. Ya, dan dia duduk dalam kandungan mak dia, ada proses mengandung, dia bersalin, mak dia bersalin, dia baby, dia kanak-kanak, dia remaja, dia ada proses. Syurga tak ada proses tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu. Buah-buahan terus masak, ranum, boleh dimakan anytime. Tak ada season tuan-tuan, ya. Dia bukan seasonal. Ya, dia all year long.
Jadi oleh kerana itu dia punya proses tu berbeza. Tuan-tuan kena faham dia punya perbezaan tu, ya. Jadi oleh kerana itu, ya, apabila apa kita panggil, ya, apabila apa ni kita kata Nabi Adam tu special, memang Nabi Adam special. Nabi Isa pun special, ya. Tapi Nabi Adam walaupun dia special, tak ada bapa, tak ada mak, ya, kejadiannya terus jadi dewasa macam jadi Tanah Hawa. Tapi kalau untuk dia mengandung, ya, melahirkan anak, itu dia kena pergi ke dunia. Sebab dunia tempat, ya, tempat proses tadi berlaku, bukan di syurga, bukan di akhirat, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi Adam dihantar ke dunia. Nabi Adam kata aku dah buat silap, aku tak boleh. Pergilah jumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tak boleh. Pergi kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim nombor 6 tak boleh juga. Nabi Ibrahim kata jumpa Nabi Musa, Nabi Musa pun tak boleh. Ini semua ada dalam kitab Mastikah Hadis, tuan-tuan. Yang Ustaz sebut tadi, ya. Kemudian Nabi Musa kata Nabi Isa. Nabi Isa pun tak boleh, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua nabi-nabi ulul azmi tu, ya. Kecuali Nabi apa kita panggil, ya, Nabi Adam lah, ya. Nabi Adam bagi pada ulul azmi, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, tu 5 ulul azmi, ya. Masuk Nabi Adam jadi 6 lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, ya, yang diberikan kelebihan, ya, untuk jumpa dengan Allah, minta supaya dimulakan perbicaraan, barulah bermula perbicaraan. Jadi maksudnya ada orang yang dibenarkan bercakap, ya, Allah redha, tetapi mesti orang itu ada kelebihan, ya, Allah izin dia, ya, illa man azina lahur rahman wa radiya lahu, Allah redha baginya perkataan dia, mana dia boleh bercakap, ya. Jadi kalau dia apa kita panggil, kalau dia ada kelebihan baru dia boleh bercakap, ya, kecuali orang yang Allah perintahlah, Allah minta dia bercakap, okey. Kalau tidak tak boleh bercakap, ya, tak mampu nak bercakap, tuan-tuan, ya, kerana kehebatan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ya, habis ayat 109. Ada soalan, tuan-tuan? Faham, ya? Syafaat tadi faham, ya? Dia bila kita bagi contoh macam tu, Ustaz harap tuan-tuan faham lah. Ustaz cerita peribadi sebab kita tak cerita orang lain sebab kita tak tahu, ya. Tapi kalau cerita peribadi Ustaz boleh bagi tahu, ya, kerana Ustaz alami sendiri, ya. Kanap tadi nak tanya. Tanya doa memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yang Allahumma rabb hazi dakwah tu yang lepas azan tu. Itu bukan, itu kita minta Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kedudukan yang tinggi tu, maqaman mahmuda tu. Ya, waja'al, ya, minta supaya wa ba'as lahu maqaman mahmudan tu, minta supaya Allah bagi kepada Nabi Muhammad tu maqaman mahmudan. Maqaman mahmudan tu syafaat, betul. Tapi syafaat untuk Nabi minta jumpa dengan Allah, kerana semua Nabi yang tadi tu saya dah sebut tadi panjang cerita. Nabi Adam tak boleh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua tak mampu. Akhirnya semua menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan maqaman mahmudan itulah yang boleh bertemu dengan Allah, dibenarkan bercakap sehingga dimulakan perbicaraan di mahsyar, ya. Itu bukan kita. Kita minta Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat, ya. Jadi khusus kita mohon terutamanya ketika menjawab azan tadi, ya. Memang kita mohon tapi bukan untuk kita. Ya, kalau nak dapat kita nak dapat rahmat, dapat apa tu, kita selawat atas Nabi lah, ya. Siapa yang selawat atas Nabi, Allah akan selawat atas dia. Maksud Allah selawat tu ialah Allah buat dihapuskan dosa dan diangkat darjat kita di sisi Allah. Ya, tu kelebihan selawat lah, kita tahu, ya. Dan berselawat tu mudah-mudahan nanti kita dikenal sebagai umat Muhammad. Nabi bagi syafaat di akhirat besok. Antaranya membenarkan kita untuk minum daripada telaga Kausar, tuan-tuan, ya. Itu antaranya. Ada lain silakan, tuan-tuan, ada apa? Tak ada, ya. Kalau tak ada, ya. Macam kita orang kita ni pun macam saya dengar pun kita boleh bagi syafaat juga, macam orang kata anak boleh syafaatkan mak bapak boleh syafaatkan anak, lepas tu siapa yang ada mati anak masa baby, nanti anak dia boleh syafaatkan. Lepas tu kalau pentingnya kat dunia ni kita ada kawan dengan orang-orang yang soleh, nanti mana tahu ke apa-apa nanti kawan-kawan kita boleh syafaatkan. Yang tu macam mana Ustaz? Betul itu, ya. Itu betul lah, ya. Antaranya Ustaz bagi contoh satu je, yang tadilah yang Syarin cakap tadi. Maknanya anak-anak yang meninggal masa kecil bercontoh, ya, sebelum akhir balik. Memang kedudukan dia di syurga sebagai wildanun mukhalladun, ya, seperti mana suratul Waqiah, ya, ayat yang ke berapa tu, ya, ayat yang ke
17 ke, ya. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ya. Mereka akan menjadi pelayan syurga. Jadi anak-anak yang menjadi pelayan syurga ni, ya, dia meninggal sebelum akhir balik, tak kira lah sama ada mereka ni daripada kalangan mak bapak yang bukan Islam ataupun Islam. Kalau Islam beruntunglah. Kerana anak-anak ni boleh bagi syafaat kepada mak bapak tu, ya. Sebab mak bapak dia beriman, ya. Cuma mungkin mak bapak dia juga ada dosa. Jadi mak bapak tu ada dosa dan mereka kena dihantar ke neraka dulu sebagai contoh. Kalau dia dia habis selesai dia punya hukuman di neraka, maka dia akan dibawa ke syurga lah. Ya, tu secara umumnya macam tu. Tetapi macam tadilah, ya, kita kata dari segi dari segi anak-anak tadi, ya, dia kenal tak mak bapak dia, dia kenal mak bapak dia. Ya, bila dia tahu mak bapak dia berada dalam neraka sebagai contoh ataupun nak dicampak ke neraka, maka mereka akan minta, ya, bantuan daripada Allah, ya, supaya mak bapaknya diampunkan dosa, supaya mak bapaknya dikeluarkan dari neraka, ya. Itu syafaat lah tu. Ya, maknanya mereka jumpa personally dengan Allah, bercakap dengan Allah dengan izin Allah, minta supaya diberikan keringanan ataupun diberikan penghapusan dosa, ya, dilepaskan mak bapaknya daripada neraka sebagai contoh. Tetapi, ya, syaratnya masa di dunia dulu ketika anak-anak tu meninggal, ya, anak-anak tu sudah diakikahkan. Kita dah bincang panjang ni, tuan-tuan. Ya, ni cerita lama ni, ya, bukan tahun ni punya cerita ni, tahun lepas ataupun 2 tahun lepas lah mungkin. Ya, jadi cerita tentang bagaimana anak-anak yang sudah diakikahkan. Masa kita cerita bab akikah dulu, ya, dalam kitab Bulughul Maram, ya, kena tengok balik kalau ada video tu. Ya, kita cerita tentang bagaimana akikah tu penting. Kerana, ya, bila seseorang anak itu sudah diakikahkan, selepas diakikahkan dia meninggal sebelum akik balik, maka cukup syarat untuk dia memberikan syafaat kepada mak ayah dia, ya. Kalau dia belum diakikahkan, sebagai para ulama kata tidak cukup syarat untuk mak dan bapa dia mendapat syafaat daripada anak tadi. Sebab anak tadi memang masuk syurga tapi bukan sebagai penghuni, ya. Mereka masuk sebagai wildanul mukhalladun. Mereka kekal sebagai kanak-kanak. Ya. Macam mana kita tahu dia kekal? Tu Quran yang sebut. Ya, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ya. Suratul Waqiah, surah yang ke-56, mari kita tengok. Ya, kalau tak salahnya ayat yang ke-17 ke, ya. Mungkin Ustaz salah, tengok balik, ya. 56 suratul Waqiah pada ayat yang ke-17, betul. Tuan-tuan, muka surat 535. Muka surat 535 ada, ya, istilah wildanun sebelah kanan, ya, atas sekali. Wildanun mukhalladun. Wildan adalah plural form untuk walad. Walad ni budak kecil, kanak-kanak, ya, walad. Kalau wildan plural form dia. Ya, kemudian mukhalladun. Mukhalladun tu maknanya yang dikekalkan usia mereka. Ya, mereka tidak jadi dewasa, kita kata, ya. Kalau penghuni syurga mereka dewasa. Kalau dalam syurga, kalau kita jumpa manusia lelaki perempuan dewasa, itu penghuni syurga. Kerana amal baik dia, kerana rahmat Allah masuk syurga dia. Tetapi kalau kanak-kanak, mereka bukan penghuni syurga, mereka adalah pelayan syurga. Yatufu alaihim, itu bukti mereka melayan. Ya, mereka mengelilingi, ya, mengelilingi penghuni syurga dengan apa kita panggil melayan dia punya keperluan makanan minum dia lah, makanan minum dia. Dan kanak-kanak itu mukhalladun. Apa makna mukhallad? Dikekalkan usia kecil dia. Ya, jadi masa kecil dulu, ya, kita kata dia meninggal dunia, ya, pada usia 10 tahun contoh, ya. Di akhirat besok pada usia lebih kurang macam itulah, ya. Cuma nanti kalau tuan-tuan tanya kalau dia baby masa kecil macam mana, ya, mungkin dibesarkanlah sikit usianya, ya, sebab usia di syurga ni dia usia yang sama, kan. Kita sebagai bapa, kita ada anak, bila kita masuk syurga besok, kita dengan anak kita sebaya, ya, pada usia lebih kurang 33 tahun. Tu kalau penghuni syurga, ya. Tak ada yang tua, tak ada muda, tuan-tuan. Tak ada iwash. Tak ada tinggi, tak ada rendah, tak ada, ya. Tak ada muda, tak ada tua. Semua kita akan sebaya. Ya, akan sama-sama cantik, sama-sama handsome, sama-sama lawa, kita kata. Sebab itu di syurga tak ada orang yang mengkritik, engkau tinggi daripada aku, tak ada. Ya, tinggi kedudukan ada, tapi tinggi fizikal sama. Ya, tingginya sama macam tinggi Nabi Adam, 60 hasta ataupun 90 kaki. Tinggi sama tinggi, ya. Itu yang kata la'i wajah tu. Tidak ada tinggi rendah, ya. Tidak ada tua muda, tak ada. Semua sebaya, semua seumur, tuan-tuan.
Dan kita kenal tak ini anak kita dulu? Kenal tak anak kita kenal tak? Walaupun dah sebaya tapi kenal ni dulu mak aku masa kat dunia. Ini anak aku masa kat dunia, ya. Tapi bagi mukhalladun tadi, ya, wildan, itu tak tahu berapa usia tak sebut. Tapi usia kanak-kanak yang pasti, ya. Kalau dia baby sudah tentu dia besarkan sikit lah. Takkan baby pula merangkak nak melayan kita kan, ya. Tu kita kata menasabah lah sikit, ya. Mungkin pada usia, ya, 10 ke 11 atau mungkin tua sikit tapi belum akil balik. Macam itulah tuan-tuan, ya. Ada ayat 17. Jadi betul tak kanak-kanak ni, ya, anak-anak kita yang meninggal ketika kecil boleh memberi syafaat pada mak bapak? Boleh, tuan-tuan. Kalau yang dewasa, ya, seorang budak perempuan, ya, selalu cerita yang masyhur kita dengar. Seorang budak perempuan, ya, dia berkahwin, ya, apa, dicarikan budak tadi dididik oleh mak ayah dia dengan baik, ya. Kemudian apa ni, budak tadi, perempuan tadi dikahwinkan dengan jodoh yang baik, ya. Dan setelah berkahwin, tak lama lepas berkahwin bapa jatuh sakit. Jadi oleh kerana suaminya outstation, dulu tak ada cara untuk berkomunikasi, maka orang bagi tahu dia, ya, apa ni, puan, ya, bapa puan sakit di kampung. Ya, dia rindu nak jumpa, ya. Tapi kata perempuan tadi, aku tidak dapat kebenaran daripada suami, ya, sebab suami tak ada di rumah. Tunggu suami aku baliklah baru aku minta kebenaran untuk pergi ziarah bapa. Dia tak pergi. Ya, sebab dia dah berkahwin, jadi dia kena minta izin daripada suami. Zaman dulu lah tuan-tuan, tak ada komunikasi, tak ada alat. Ya. Kemudian apa ni, penyakit bapaknya makin tenat, dia sedih, dia setiap kali mendoakan kebaikan pada ayah dia, dan akhirnya kita tahu, ya, dia dapat berita ayah dia meninggal, dia tak pergi tuan-tuan juga. Kerana dia tak dapat kebenaran daripada suami dia. Ya, mungkin kalau dia cakap dengan suami dia pasti akan benar kan. Ya, tetapi dia tak berani keluar sampailah dia telah dikebumikan selesai, baru suami dia balik, ya, dan dia bagi tahu cerita pada suami dia, nak buat macam mana, ya, sudah meninggal dunia, baru nak pergi ziarah lah, ya. Maknanya sepanjang sakit tak dapat nak membantu, tak dapat nak pergi, walaupun, ya, kita kata tidak terlalu jauh rumah dia dengan rumah bapak dia tadi, ya. Jadi pendek cerita, ya, nanti di akhirat, ya, kedudukan bapa dia tu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam sebahagian riwayat disebut, ya, perempuan tadi bermimpi bertemu dengan ayahnya, ya, di syurga dalam keadaan yang sangat mengembirakan. Ya, jadi apa, maka ditanya, ya, oleh para malaikat, ya, apa sebab, ya, kedudukan lelaki tadi tinggi? Maka diberitahu bahawasanya kerana lelaki tadi telah mendidik anaknya, putrinya dengan didikan yang baik, sehingga dia taat pada ayahnya semasa belum berkahwin dan dia taat pada suaminya setelah dia berkahwin. Jadi disebabkan didikan ayah tadi menyebabkan anak tu jadi seorang wanita solehah, isteri yang patuh pada suami, dan kedudukan ayahnya pun diangkat oleh Allah. Ya, ataupun secara umum, ya, dalam hadis-hadis yang lain disebut tentang kelebihan, ya, seorang anak, ya, yang beribadah, ya, kemudian mewakafkan tanah lah, mewakafkan tu wakaf ni, ya, buat benda-benda baik, ya, dan didoakan mak ayahnya, dan kedudukan ayahnya lebih tinggi berbanding dengan orang lain. Sedangkan ayahnya orang beriman, ya, tetapi ibadahnya tidaklah extraordinary, ya. Anak dia punya ibadah tu extraordinary. Jadi anak tu punya ibadah yang extraordinary dapat membantu untuk upgrade kedudukan bapaknya di dalam syurga besok. Ya, jadi betul tak, ya, anak boleh memberi syafaat pada mak ayah? Betul lah tuan-tuan. Mak ayah boleh bagi syafaat pada anak, sudah tentu, ya, antaranya doa masa di dunia lagi boleh tuan-tuan, ya. Sebab antara doa mustajab adalah doa seorang ayah, ya, ataupun ibu kepada anaknya, ya. Disebut sebagai dakwatul walid, ya, doa seorang walid, bapa ataupun mak, liwaladi, kepada anak dia. Ya, seperti mana mak bapak boleh bantu anak, anak pun boleh bantu mak bapak. Kerana mereka saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Betul, tuan-tuan. Ya, ada lain silakan. Ada apa? Tak ada, ya. Kalau tak ada, terus ayat 110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ni macam ayatul kursi. Assalamualaikum Ustaz. Ada. Waalaikumsalam, betul lah. Ya. Kalau anak yang baik, dia boleh jadikan mak bapak dia masuk syurga. Tapi kalau anak tu tak baik, macam tak alim ke semua tu, adakah ibu bapa masuk neraka? Dia not as simple as that lah, ya. Dengan syarat Walaupun mak bapak tu alim, tapi anak dia macam tak berapa Islam lah. Tak solat pun kurang and all that jazz. Ya. Adakah ini menjatuhkan martabat atau
apa tu, mak bapak pergi syurga. Dah tentu tidak semudah itulah kan. Hmm. Jawapan yang simple apa tuan-tuan? Jawapan simple Nabi Nuh dengan anak je. Jawapan mudah Hmm. tuan ya. Nabi Nuh. Nabi Nuh jatuh tak kedudukan dia bila anak dia tak beriman, Kamai? Tak. Itulah jawapan dia. Jawapan simple je Hmm. tuan-tuan ya. Hmm. Kerana tapi ada syarat. Ya, Hmm. Nabi Nuh dah all out didik anak dia. Ya, isteri Nabi Nuh pun tak beriman. Adakah Hmm. Nabi Nuh mendapat kesan? Tak dapat kesan. Nabi Hmm. Lut sebagai contoh sama juga. Ya, dengan syarat seorang suami itu dah didik isteri dengan baik, itu satu. Dan suami itu dah didik, bapa tu dah didik anak dengan baik. Dia dah didik, dia dah tarbiyah, dia dah usaha sungguh-sungguh, dakwah sebagainya. Tak menjadi juga, di situ dia dilepaskan daripada tanggungjawab tadi. So tak ada isu lah. Tak ada Hmm. masalah ya. Tetap Nabi Rasul kedudukannya tetap ulul azmi, tak ada berbeza. Nabi Nuh. Okey, alhamdulillah Syukran. Ya sama. Jazakallah. Ya sama. Okey tuan-tuan ya. Jadi Allah Maha tahu apa yang baina aidihim ya. Salah satu makna ma baina aidihim ni benda yang di depan. Maknanya something that happen in the future. Ya, sesuatu yang akan berlaku pada masa depan. Wa ma khalfahum dan apa yang berlaku setelah ni. Yang berlaku sebelum ni. Khalfa ni belakang. Ya, apa yang akan berlaku masa depan dan apa yang telah berlaku masa silam, semua dalam pengetahuan Allah. Ya, wala yuhituna bihi ilma, sama juga. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya' dalam ayatul kursi ayat 255 kan. Cuma bahasanya sikit lain lah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bihi ilma ya. Dan semua itu berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi tidak ada ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah memanglah. Ya, sebab Allah Maha tahu ya, benda yang berlaku depan kita sekarang ni yang kita nampak tapi di belakang tu kita tak tahu, tuan-tuan, ya. Sebab itu kita pun tak tahu what will happen tomorrow. Kita pun tak tahu. Sebab tu kita sentiasa minta ihdinas siratal mustaqim. Ya, kerana Allah ni, ya, ya, kita minta, ya, muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Ya, takut ketika ini, alhamdulillah, ya, iman kita kuat, iman kita tinggi, tapi akan datang kita tak tahu. Bimbang takut, ya, kita punya keadaan tu akan berubah. Ya, sebab Allah boleh ubah keadaan hati manusia ni. Ya, jadi itu bukti ya mengatakan bahawasanya tak ada sesiapa yang tahu. Oleh kerana kita tak tahu, kita minta yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tuan-tuan. Ya, keluar rumah, ya, bangun tidur, ya, keluar tandas, semua tu, ya, ada doa-doa. Walaupun kita tak hafal dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh tuan-tuan. Yang terbaik memang bahasa Arab lah, ya. Tapi kalau kita tak tahu, boleh tak dalam bahasa Melayu? Boleh aja. Ya. Cuma kalau dalam solat tu ada isu lah. Ya, kalau nak baca dalam bahasa Melayu, lebih selamat untuk baca dalam hati. Itu lebih selamat. Itu pandangan yang paling selamat, tuan-tuan. Memang ada pandangan lain, betul. Ya, tapi pandangan lain tu ada dispute. Ya, dalam agama ni, tuan-tuan, kita kena ambil pandangan yang apa kita panggil, ya, yang tak disputable. Ya, kalau benda tu disputable, ada kata boleh, ada kata tak boleh, atau lebih selamat kita ambil yang kata apa kita panggil, ya, yang kata tak boleh kita kata. Ya, contoh tadi kan. Boleh tak doa dalam bahasa Melayu dalam solat? Ya, jawapannya boleh. Cuma sebahagian kata boleh tapi tidak dilafazkan dalam hati saja. Tapi ada yang kata boleh, tak ada masalah, ya, walaupun dengan bahasa Melayu. Yang kata dalam bahasa Melayu tu boleh, ada dispute. Yang kata dalam hati tu boleh, tak ada dispute. Jadi kita ambil yang tak ada dispute, tuan-tuan. Ya, itu lebih selamat. Dalam hidup kita macam tu. Ya, contoh kita kata macam macam apa lagi contoh? Ya, macam apa contohnya dalam hidup ni banyak macam-macam lah tuan-tuan ya. Jadi kita kita apa kita panggil ya, kita contoh bab haji lah contoh. Ya, bab haji. Nabi buat haji qiran. Nabi buat haji qiran ya. Apa ni, Aisyah buat haji ifrad. Orang Malaysia banyak buat haji ifrad. Ya, haji ifrad tu maknanya buat haji semua selesai, lepas tu buat umrah. Kalau kita buat umrah dulu, kemudian baru buat haji, kita panggil tamattu'. Nabi dalam sirah clearly, tuan-tuan. Ya, Nabi tak ada buat umrah. Masa buat haji tu, Nabi buat umrah tapi sebelum tu. Masa Nabi datang untuk haji pada tahun yang ke-10 Hijrah, ya, Nabi tak buat umrah ketika datang dan Nabi tak buat umrah setelah buat haji. Nabi tak buat. Kerana itu para ulama hadis kata, hadis Jabir, Anas bin Malik bagi tahu, ya, yang Nabi buat adalah hadis apa ni, haji qiran. Haji qiran mana Nabi combine antara haji dan umrah, niat satu je.
Ya, niatnya haji dan umrah sekaligus. Sebab Nabi pemimpin, Nabi masa tak banyak dan Nabi nak entertain banyak kabilah-kabilah yang datang untuk tanya soalan dengan Nabi. Jadi Nabi tak sempat untuk buat umrah sebelum ataupun selepas. Tapi ada tak sahabat Nabi yang buat umrah sebelum? Ada. Ya, ramai tuan-tuan. Ya, jadi mereka ni buat haji tamattu' kebanyakannya. Majoriti sahabat buat tamattu'. Ya, tapi Aisyah masa datang dia tak boleh buat umrah sebab dia dalam keadaan uzur. Maka mereka yang uzur, terutamanya orang perempuan, mereka buat umrah selepas haji. Kita panggil sebagai haji ifrad. Ya. Jadi mana satu yang paling baik, tuan-tuan? Yang paling baik adalah yang Nabi buat lah, kita katakan. Tapi tak macam tu, tuan-tuan. Memanglah yang Nabi buat tu. Tapi yang Nabi buat tu ada syarat. Nabi buat haji kiran, ya. Nabi bawa binatang sembelihan daripada Madinah, ya. Kita tak pernah, orang Mekah pun tak bawa binatang ternak daripada orang Madinah tu daripada kampung halaman dia untuk disembelih di Mekah. Jadi ada tambahan pula, tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita tak bawa binatang ternak, maka dia kembali pada hukum asal. Hukum asal dia apa, tuan-tuan? Ya, kaedah asal dia. Kaedah asal dia adalah tamattu'. Ya, sebab tu dipanggil tamattu'. Tamattu' tu maknanya yang bersenang lenang. Tapi senang lenang tu bukan yang paling senang dah. Ya, yang tidak menyusahkan, terutamanya bagi orang yang tidak bawa binatang ternak. Macam kita, tuan-tuan, tamattu' aja. Terutamanya yang sampai awal, 3 minggu sebelum wukuf di Arafah sebagai contoh, ya. Sebab tu, ya, kita tengok Nabi sebut tak lepas pada buat haji, buat, ya, Nabi sebut. Nabi kata kalau Allah panjangkan usia baginda pada tahun hadapan, ya, baginda akan buat haji tamattu'. Nabi ada perancangan. Dia panggil sunnah apa, tuan-tuan? Sunnah ammiyah. Macam Nabi nak puasa pada hari yang ke-9, ya, Muharram, tapi Nabi tak sempat kerana Nabi diwafatkan. Nabi puasa 10, ya. Orang Arab Madinah bagi tahu, ya Rasulullah, orang Yahudi pun puasa pada hari 10. Jadi Nabi kata, kalau dipanjangkan usia pada tahun depan, Nabi akan puasa 9 dan 10. Nabi tak sempat. Tapi dipanggil oleh Imam Syafi'i, kata itu sunnah hamiyah. Nabi keinginan, ada hasrat nak buat tapi tak sempat. Tamattu' sama juga, ya. Nabi buat kiran, tapi Nabi kata kalau panjang usia ada peluang nak buat haji lagi, Nabi akan buat tamattu'. Itu juga dipanggil sunnah hamiyah, ya. Jadi kalau orang kata Nabi buat, dia bukan simply oleh kerana Nabi buat kiran kita buat kiran, bukan macam tu, tuan-tuan. Dia ada consideration lain lagi, ada pertimbangan lain. Dia bukan simply Nabi buat maka kita pun buat. Tak, ya. Secara umum yes. Tetapi ada consideration lain. Terutamanya macam haji tadi lah. Ya, jadi haji tamattu' pun tidak ada masalah. Boleh dapat mabrur. Haji kiran pun boleh. Haji ifrad pun boleh. Tiga-tiga tu boleh. Sebab kalau tidak, tak akan ada tiga, tuan-tuan. Sebab Nabi endorse semuanya. Ya, terutamanya keadaan orang tu ketika datang. Kalau dia datang dalam keadaan uzur, macam mana dia nak buat haji tamattu'? Ya, yang tamattu' ni bagi orang yang tak uzur masa datang. Okey, clear. Dia buat umrah dulu. Kemudian dia pakai pakaian yang berjahit, tunggu saja waktu wukuf untuk buat haji pula. Macam itulah, tuan-tuan, ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bukan simply kita kata kalau Nabi buat macam tu, kita buat macam tu. Ada benda yang memang macam tu. Contoh qabliyah subuh, kita kata. Qabliyah subuh Nabi buat 2 rakaat, kita pun buat 2 rakaat. Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Nabi baca qul huwallahu ahad rakaat kedua, kita pun follow. Ya, sebab ada petunjuk daripada Nabi. Adalah hadis-hadis lain yang sebut Nabi baca surah lain. Tak ada isu lah, tuan-tuan. Tapi kerap Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Lepas pada tu Nabi tunggu, ya, tunggu angkat tangan berdoa semua sebagainya sampailah iqamah dan Nabi mengimamkan solat. Clear. Ba'diyah subuh tidak ada kerana Nabi tak pernah buat. So kita follow lah. Jadi ada benda yang simple macam tu. Ya, directly kita boleh follow, exactly kita boleh follow, tuan-tuan. Tetapi ada benda yang ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kerana apa? Ya. Kerana situasinya mungkin tak sama macam kita. Terutamanya bagi orang yang datang macam tadi kan. Sebab apa Aisyah tak buat tamattu'? Pasal dia uzur. Ya, pasal apa sahabat-sahabat, ya, sebahagiannya tak buat haji kiran sebagai contoh, ya. Kerana mereka tak bawa binatang ternakan untuk disembelih. Jadi ada consideration lain. Ya, ada sebab-sebab lain yang menyebabkan, ya, kita kata hukum tu sedikit berubah. Ya, sedikit berbeza dan semuanya acceptable di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh membawa kepada mabrur. Okey je, tuan-tuan. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Tuan-tuan ada apa? Kalau Ustaz boleh bantu? Ustaz, Ya. syarat untuk mendapat syafaat adalah dengan mendapat izin Allah kan? Ya. Yang keduanya, reda Allah kepada yang memberi syafaat dan yang menerima syafaat. Okey, so sebagai umat Muhammad, apakah satu larangan yang apa ni?
menyebabkan kita ni tak dapat syafaat. Walaupun kita dah ikut semualah yang Allah suruh, Allah perintah semua kita dah buat kan. Ada tak satu kesalahan yang membatalkan untuk kita dapat syafaat? Mungkin kalau ada pun ambil cerita bagaimana ketika para malaikat menghalang sebahagian umat Muhammad untuk minum di Telaga Kausar. Ceritanya ialah ketika Nabi panggil para sahabat, bukan para sahabat, umat dia untuk minum di Telaga Kausar, sebahagian umat Muhammad tu dihalang oleh para malaikat. Dan para malaikat bagi tahu Nabi, Muhammad, engkau tak tahu apa yang berlaku selepas engkau wafat. Dia buat Engkau tak bid'ah tahu. Ustaz. Apa dia? Buat bid'ah. Jadi mereka buat benda-benda yang Nabi tak buat masa hidup. Tapi tuan-tuan jangan simply bid'ah ni mana Nabi tak buat je. Kalau Nabi tak buat, Nabi pun tak buat haji ifrad. Nabi tak buat. Jadi adakah haji ifrad tu bid'ah? Bukan. Kerana dia ada consideration lain. Jadi bukan simply macam tu. Kita kata contoh, apa contoh dalam hidup kita. Contoh macam puasa sebagai contoh. Nabi lebih kerap melakukan 13, 14, 15 hari putih berbanding Isnin Khamis. Walaupun Nabi kerap juga Isnin Khamis, tetapi hari putih itu hampir tidak ditinggalkan. Melainkan Nabi uzur ataupun Nabi musafir. Sebagai contoh. Tapi kalau orang tu dia memilih untuk Isnin Khamis, dia tak adalah salah kita kata. Adakah dia dianggap bid'ah? Tak. Nabi pun puasa juga Isnin Khamis kan. Dan juga orang perempuan yang kita kata dia nak ganti Ramadan, dan dia tak ada masa dah contoh. Dia lewatkan dia lewatkan dia punya gantian puasa tu pada bulan Syakban. Kita kata apa ni? Patutnya gantilah awal sikit. Dia kata saya tak sempat lah Ustaz. Memang Syakban ni insya-Allah baru saya boleh buat. Kita kata tak boleh ni bid'ah zaman Nabi tak buat. Nabi memang tak buat tapi Aisyah buat. Biasa Aisyah melewatkan qada Ramadan sampai bulan apa? Bulan Syakban. Pernah berlaku tuan-tuan. Kemudian ada benda-benda lain yang kita tak boleh simply kata oh ni bid'ah ni Nabi tak buat. Sebab tu saya kata nanti dulu tengok dia punya apa pertimbangan-pertimbangan lain. Walaupun secara umum benda Nabi tak buat kita tak buat tapi macam tadilah kalau Nabi buat kita buat tetapi kalau ada perkara-perkara lain yang perlu kita ambil maklum, kita pertimbangkan. Ada benda-benda lain lagi tuan-tuan yang mengelilingi benda tadi yang perlu kita ambil maklum, maka tidaklah simply kita kata orang tu buat bid'ah dah. Buat bid'ah ni macam-macam lah tuan-tuan. Benda secara umum bid'ah ni benda baru. Man ahdasa fi amrina kan. Dalam hadis hadis 40 Nabi sebut man ahdasa. Sesiapa yang buat benda baru, benda hadis. Hadis ni bukan hadis cakap tu, Hadis ni adalah benda baru. Man ahdasa, dia bukan hadasa. Kalau hadasa berlaku, ahdasa siapa yang buat benda baru. Fi amrina haza, pada urusan agama kami. Urusan agama, dalam urusan dunia tak apa. Zaman dulu azan tak pakai pembesar suara, zaman sekarang pakai pembesar suara, itu bukan bid'ah. Sebab dia perkara dunia, dalam fi umurid dunia. Tapi kalau umur akhirat, umur agama, mana urusan-urusan agama, man ahdasa fi amrina haza, pada urusan agama kami ini, apa kita panggil malaisa minhu, yang bukan daripada agama, kita tukar tambah. Kita kata benda ni dulu tak ada zaman Nabi tapi kita buat kerana perkara-perkara tertentu sebagai contoh. Kalau dia bersifat administratif tak apa. Contohnya kita kata kita apa kita panggil kita bebaskan pihak-pihak tertentu untuk kutip zakat contoh. Macam di Indonesia, masjid boleh kutip zakat. Masjid boleh kutip zakat, NGO boleh kutip zakat, dan bila dia kutip zakat tu dia ada apa kita panggil dia ada authority pula untuk memberikan apa kita panggil pinjaman ataupun microkredit kepada masyarakat yang duduk di sekitar tu. Kalau kita tak boleh, masjid boleh ambil zakat tapi zakat tu dihantar ke pusat zakat Selangor kepada apa kita panggil pusat zakat Selangor ataupun Baitul Mal dan sebagainya kan. Di Malaysia kita perbadankanlah. Kita lantik negeri untuk kutip zakat. Kita boleh lantik orang tertentu di Masjid Surau tapi orang tu tak boleh ambil untuk masjid. Dia boleh ambil dan dikumpulkan kita kata. Tapi kalau di banyak tempat termasuk di Indonesia organisasi, sekolah agama, madrasah, hospital Islam dan sebagainya mereka boleh terima zakat. Dan zakat itu boleh terus digunakan oleh pihak apa ni NGO ataupun madrasah sekolah tadi
dan dia boleh pula dikumpulkan duit tu untuk diberikan pinjaman mikrokredit kepada orang-orang yang perlu di sekitar tu. Nanti bila orang tu dah berjaya, bisnes dia dah okey, dia akan jadi muzaki, dia akan jadi pemberi zakat pula tuan-tuan. Jadi zaman Nabi kita kata sama tak macam tu? Ada yang sama, ada yang tidak. Tapi kutipan zakat diterima daripada gubernur-gubernur di setiap negeri, di setiap daerah dan dihantar ke Madinah sebagai contoh. Jadi macam tu lebih kurang macam kita buat di Selangor macam tu lah. Tapi Masjid Surau dia tak kutip untuk diri dia sendiri. Tapi di Indonesia boleh. Adakah benda tu dianggap sebagai bid'ah? Jawapannya sudah tentulah tidak tuan-tuan. Sebab itu lebih pada pengurusan. Jadi dia bid'ah ni dia bukan simply kita kata ini bid'ah ni Nabi tak buat Tapi kalau macam tadilah kita kata benda yang Nabi tak buat macam contoh ba'diyah subuh contoh tu memang Nabi tak buat tu clear tuan-tuan. Ba'diyah subuh ataupun solat duha sebagai contoh. Jadi solat duha ada satu lagi tuan-tuan untuk cerita bid'ah ni apa dia? Nabi buat 8 rakaat itu sabit daripada hadis. Dalam kitab Bulughul Maram kita belajar Nabi buat dan kitab Syama'il Nabi buat solat duha 4 rakaat dengan 2 salam ataupun 6 rakaat dengan 3 salam, 8 rakaat dengan 4 salam. Ada tak riwayat Nabi buat 12? Ada, tapi riwayat itu dhaif. Jadi kalau kita tengok sebahagian para ulama hadis, sesiapa yang buat satu amalan berdasar kepada hadis dhaif, maka itu juga dianggap sebagai dhaif dan sebagai bid'ah tuan-tuan. Dia boleh jadi bid'ah. Sebab Nabi tak buat. Nabi tak buat tu bukan makna Nabi tak buat. Ada riwayat kata Nabi buat tapi hadis itu statusnya dhaif. Bila hadis itu status dhaif, siapa yang buat dianggap oleh sebagian ulama hadis sebagai bid'ah pun boleh juga. Jadi ada banyak consideration dia Kak Maimunah. Dia bukan simply kita kata dia Ustaz, buat bid'ah. Macam itulah. sambut maulud dengan buat tahlil adakah kira bid'ah? Memang tak pernah Nabi buat lah. Memang Nabi tak pernah buat maulud lah. Bukan maulud sebenarnya maulid. Tetapi macam tadilah. Kalau sekadar memberi peringatan contoh kan. Sebab orang Malaysia ni jarang sebut cerita Nabi datang kelas sirah ni semua tak ada kan. Zaman Nabi dulu memang Nabi hidup pada zaman sahabat. Sahabat-sahabat hidup zaman Nabi. Mereka duduk ikut Nabi punya pendidikan setiap hari. Tak ada isu lah tuan-tuan. Macam kita tak. Jadi oleh kerana itu kalau setakat buat satu program tazkirah contoh, sempena Maulid contoh ataupun kita buat apa contoh kita buat forum perdana ada buat sesi soal jawab, orang nak tanya tentang sirah, nak tanya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi, tentang hadis-hadis tentang sirah dan sebagainya, itu tak ada isu lah tuan-tuan. Kalau tujuannya itu Itu tak ada isu. berharap Ustaz. Itulah, itu dah lain lah tu. Itu ada cerita lain tu Jadi dah tentulah ada tokok tambah di situ, itu yang bahaya tu. Jadi kalau sekadar buat majlis memperingati, mengajak itu setiap malam. Kalau ustaz setiap malam kita ajak orang pada agama kan, ajak orang kenal Quran, kenal hadis, cerita sirah, cerita hadis dan sebagainya. Itu bukan Maulud Rasul je, itu setiap masa kita buat, tak ada isu lah tuan-tuan. Tapi kalau tokoh-tokoh tambah benda lain tu, itu yang masalah tu. Tahlil secara umum la ilaha illallah tak ada isu. Tapi yang menjadi isu tu buat makan. Buat makan dan dibuat makan tu oleh pihak keluarga yang kematian suami tadi. Suami meninggal sebagai contoh. Anak kecil-kecil tuan-tuan. Suami meninggal kena kanser ke, aksiden dan sebagainya. Suami baru umur 35 tahun. Jadi anak-anak kecil-kecil lagi. Jadi bila suami itu meninggal, harta peninggalan suami itu adalah harta anak yatim tu lah tuan-tuan. Isteri pula tak bekerja. Tiba-tiba kita suruh isteri tu dengan keluarga tu buat makan untuk buat hidang pada jemaah Masjid Surau. Tu yang isu tu. Kalau kita balik pada zaman Nabi macam mana? Ambil satu kes daripada sirah. Senang je tuan-tuan. Kita jawab simple je. Apa dia soalan dia? Isu dia. Isunya ialah Ja'far bin Abi Talib terbunuh dalam peperangan Mu'tah. Nabi tengok depan mata Nabi. Dengan dibuka hijab. Nabi tak ada di Mu'tah. Tapi Nabi duduk di Madinah. Kita pun dah belajar dalam sirah. Nabi pun setelah dapat berita menengok sendiri Ja'far terbunuh, Nabi pun pergi rumah Ja'far. Jumpa dengan isteri Ja'far, Asma' binti Umais nama dia. Nabi bagi tahu suami kau meninggal. Nabi beritahu anak-anak dia bapa dah meninggal, semua menangis. Menangis tak ada masalah. Yang tak boleh meraung, meratap, itu tak boleh. Menjerit-jerit tak boleh. Setakat menangis, sedih itu biasalah tuan-tuan, itu normal. Dan Nabi pun bagi tahu kepada Nabi dekap anak-anak dia tuan-tuan. Nabi peluk anak-anak dia. Nabi panggil seorang tukang gunting rambut, guntingkan rambut budak-budak ni. Itu bukan termasuk perkara yang dituntut lah, tapi Nabi buat. Kalau kita nak buat, silakan.
Ya, kemudian apa lagi tuan-tuan? Ya, mungkin pada masa tu Nabi tengok budak-budak ni tak kemas. Ya, mungkin rambut panjang ke apa, jadi Nabi panggil tukang cukur, tukang gunting, ya, maka gunting rambut budak-budak ni. Itu memang ada dalam sebahagian riwayat. Kemudian Nabi pun bagi tahu pada jiran-jiran. Yang Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman, ya. Apa ni jiran-jiran semua tolong buat makanan untuk keluarga Ja'far ni, Asma' dengan anak-anak dia. Ya, kerana sekarang mereka sedang disibukkan dengan kesedihan kematian suami mereka. Suami pada Asma' dan bapa pada budak-budak ni. Jadi jiran berbuat makanan, hantar ke rumah si apa kita panggil ya, orang yang menerima kematian tadi. Macam itulah ceritanya. Jadi bukan tuan rumah buat untuk orang lain, ya, orang lain buat untuk tuan rumah. Ya, yang lebih baik jangan buat di apa kita panggil, kalau nak buat majlis juga, keluarga boleh tu, keluarga datang dari jauh-jauh nak buat majlis, tak ada masalah tuan-tuan, ya. Tapi macam tadilah, ya. Kalau boleh buat di tempat lain lagi bagus. Sebab kalau dibuat di rumah tu kata menimbulkan rasa sedih apa semua, tu kita kena elak lah. Ya, macam sekarang sebahagian orang buat di masjid bagi contoh, ya. Jadi ada pihak masjid yang uruskan semua benda tu, ya. Boleh tak tuan-tuan, ya? Tak ada kenakan apa-apa charges. Okeylah tuan-tuan, ya. Dan kita pun tidak ajak orang tu kerana kita upah sebagai contoh, kita tak upah. Mereka buat tu, ya, maknanya voluntarily. Sekadar nak apa? Nak meraihkan, kita kata kawan kita meninggal, why not kita duduk dekat-dekat, kita baca kebetulan malam tu surah Al-Kahfi ke apa, ya, kita hadiahkan pahala kepada seperti mana Imam Nawawi sebut. Kalau nak baca Quran saja, Imam Syafi'i kata tidak sampai pahalanya kepada Allah. Tetapi kalau dibaca dan didoakan, Imam Nawawi dia revise balik pandangan Imam Syafi'i. Maka mudah-mudahan ya pahala tu disampaikan kepada si mati. Kalau macam tu okeylah tuan-tuan. Ya, lain-lain pada tu, tu takut Allah tak terima lah, ya, sebab tidak ada contoh dalil daripada Nabi dan para sahabat. Okey tuan-tuan, itulah ya cerita kita pada hari ni. Kita habis ayat Ustaz, lagi 110. satu, Ustaz, lagi satu, bila ada kematian selalu orang doa, bukan selalu lah, ada yang doa Fatihah, and then ada yang doa yang biasa tu, Allahumma gfir laha warhamha tu. So yang Fatihah tu kira bid'ah ke Ustaz? Secara umum dia ayat Quran kita macam tadilah ya. Ayat Quran tu dijadikan sebagai perantara lah. Yang bagusnya baca seluruh Quran lah kan. Ya, tapi orang Melayu dah biasa Fatihah. Secara khusus kalau kita kata yang salah tu secara khusus, kalau kita kata Nabi suruh sesiapa yang kalau kita dengar orang tu meninggal, kita bacakan Fatihah untuk dia. Kalau kita kata Nabi sebut tu salah lah. Tu tak betul lah tuan-tuan. Ya. Tetapi macam tadilah ya. Kalau kita buat sesuatu amal tak ada siapa-siapa suruh. Dan tak ada kita pilih, kita contohnya kita sebab Fatihah ni dia sinonim dengan masyarakat. Paling mudah dan semua orang hafal. Kalau kita kata baca ayat kursi mungkin ada yang baca tak betul. Kalau kita kata mari sama-sama ya masing-masing tuan-tuan dan perempuan ya kita baca surah Amma Yatasaalun, orang tak hafal pula tuan-tuan. Tapi salah tak ya? Sebenarnya tak ada apa-apa salah. Kalau kita baca mana-mana surah, mana-mana ayat dan kita hadiahkan pada si mati ya, seperti mana ada ceritalah Imam Syafi'i pergi ke Mesir ya, pergi ke apa kita panggil kubur Al-Lais ya, Imam Al-Lais ya, dan beliau membaca dua atau tiga ayat terakhir daripada surah Ali Imran daripada surah Al-Baqarah tuan-tuan ya, daripada amanah Rasul ya, ada yang kata daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, kemudian perkara yang sama ya diambil oleh Imam Syafi'i, katanya diambil daripada apa kita panggil ya perbuatan Abdullah bin Umar ya, ketika dia menghadiri sesuatu kubur, mana dia pergi suatu tempat ya, dia baca dua ayat terakhir atau tiga ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, dan oleh kerana perkara itu dibuat oleh Abdullah bin Umar walaupun Nabi tak buat, maka dianggap sebagai sunnah sahabat juga ya, yang tidak diingkari. Macam itulah tuan-tuan. Tapi siapa tak nak baca tak payahlah. Bacalah ayat lain kita kata. Sebab memang sesuatu ibadah itu bila kita buat diakhiri dengan doa itu lebih mustajab. Macam kita puasa kan ya. Antara waktu mustajab kita berdoa ialah sebelum kita berbuka. Doa masa berbuka pun ada, tapi sebelum berbuka tu waktu terbaik. Kita bayar zakat ya, kita doa di hujung. Kita baca Quran seperti mana Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, setiap kali lepas baca Quran ya, dia akan kumpulkan anak-anak ya, isteri dan sebagainya untuk berdoa, ambil sempena ya amal ibadah baik yang dibuat. Jadi kalau baca ayatul kursi sebagai contoh ya, kita pun baca, lepas tu kita berdoa, mudah-mudahan disebabkan kelebihan ayat kursi yang kita baca ya, doa tu jadi lebih mustajab. Macam tu je lah. Kalau
kita punya kepercayaan macam tu, acceptable lah, okey lah. Tapi kalau kita kata, tak boleh, memang kita dah jadi biasa baca Fatihah, dan Fatihah tu kita, dan Nabi buat macam tu. Kalau dia ada anggapan macam tu salah, tuan-tuan. Ya. Okey, ya, itu yang boleh Ustaz sampaikan pada malam ni. Terima kasih Kak Mai, pada Kak Nap, pada Haji Mat Syah dan semualah yang Syarin yang tanya soalan. Ya, bagus, ya. Kita boleh share pada yang lain-lain, ya. Kalau ada soalan nanti boleh tanya lagi pada kesempatan akan datang. Sekadar itulah, ya. Haji Mat Syah ada apa-apa sebelum tamat? Silakan. Tak berapa Ustaz. Ucap terima kasih kepada Ustaz je. Sama-sama, ya. InsyaAllah kita jumpa Ustaz. minggu depan. Ya. Ustaz, Kak Wan nak tanya tadi lupa. Pasal solat kan? Ustaz, katalah kita masuk surau, kita pergi lambat, kita imam dah tahiyat akhir, tapi kita sempat niat berimam dan kita duduk. Baru duduk dia dah Assalamualaikum. Kalau kira satu rakaat ke? Tak boleh lah. Satu rakaat tu kalau dapat rukuk bersama imam. Oh, mesti start daripada rukuk Kalau sempat rukuk dengan tumak ninah. Kalau dia nak rukuk aja tapi tak sempat dengan imam, rakaat tu tak kira. Oh, okey. Jadi kalau Kak Wan terus duduk tahiyat akhir, dapatlah pahala tahiyat akhir. Tapi tak dapat satu rakaat, tak dapat. Jadi kita kena semayang kalau maghrib 3 balik lah. Kena tambah 3 lah. Okey. Faham. Terima kasih. Sama. Okey, tuan-tuan, sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Haji Nazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nazri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi